Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab al-hikamu min ta'akhuri ijabati du'a. Hikmah daripada dilewatkan daripada doa seseorang itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa hikmah daripada sesuatu doa itu tidak ataupun dilewatkan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita nyatakan pada poin yang pertama, bahawasanya sesuatu doa yang dilewatkan daripada dimustajabkan itu, hikmahnya yang paling besar adalah mengajar kepada orang yang berdoa itu as-sabru, itu mesti bersabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Malikul Mulk, raja segala raja. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menciptakan makhluk, maka layaklah baginya untuk memberi ataupun untuk menahan daripada dimustajabkan doa seseorang. Maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu la haqqa lil makhluq 'ala al khaliq, bahawasanya la haqqa lil makhluq, tidak ada hak ataupun makhluk itu tidak berhak di atas Al-Khaliq. Jika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, maka dari sudut akidahnya, maka makhluk tidak mempunyai kuasa untuk sebaliknya. Makhluk tidak ada hak, kerana dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dialah Tuhan yang berkuasa memberikan, dan dialah Tuhan yang berkuasa menarik balik perkara yang telah diberi, dan dialah Tuhan yang berhak untuk memberikan apa-apa yang terbaik di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh jadi sesuatu doa itu dilewatkan mengandungi hikmah yang besar. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala melewatkan, dan kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi doa yang kita minta, kerana dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk seseorang hambanya itu. Berikutnya kita dah sebut ad-dukhulu fi zumratil mahbubin lillah.
Antara hikmah yang besar juga apabila Allah Subhanahu wa taala melewatkan untuk memustajabkan sesuatu doa itu, maka senantiasalah seorang hamba itu berada di dalam ruang lingkup ataupun berada di dalam mahbubin lillahi ta'ala, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan seorang hamba Allah Ta'ala itu senantiasa berada di dalam grup ataupun kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila dia senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi dia doa, lagi dia doa dan lagi dia doa, menyebabkan Allah mencintainya, menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sambung antara hikmah dilewatkan daripada mustajabnya sesuatu doa itu, تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه فقد يكون امتناع الإجابة لآفة في الداعي. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melewatkan ataupun tidak memberikan pada ketika itu doa yang dipohon oleh orang yang memohon disebabkan afat, disebabkan kecacatan, disebabkan ada problem pada si peminta, ad-da'i. Farubbama kana fi mat'umihi syubhah, kemungkinan pada makanan itu ada syubhah, maksudnya kemungkinan makanannya itu ada syubhah, kemungkinan makanannya itu haram, kemungkinan pakaiannya haram, kemungkinan apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan ghaflah, lalai dan cuai. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu seorang yang yutilus safar asy'asa aghbar, seorang yang bermusafir jauh, asy'asa aghbar, yamuddu yadayhi ila sama', dia pun menadah tangannya ke langit dan memohon, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya hendak mustajab? Kerana afat, kerana masalah pada peminta, masalah pada orang yang meminta, kerana dia tidak menepati syarat-syaratnya dan dia tidak menghilangkan halangan-halangan yang boleh menyebabkan doanya itu dilewatkan, ataupun doanya itu ditangguhkan, ataupun doanya itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad takun ad-da'watu mustajabatu duna ilmi ad-da'i. Boleh jadi berikutnya hikmahnya, qad takunu ad-da'wah, boleh jadi doa yang dia mohon itu mustajabah, boleh jadi doa yang dia mohon itu mustajab duna ilmi da'i. Boleh jadi doanya itu mustajab tanpa pengetahuan ataupun tanpa kesedaran orang yang berdoa itu. Kadang-kadang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ucapkan selalu doa kita kan, apabila oleh kerana kita dah biasa menutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, jadikanlah duniaku ini baik, jadikanlah akhiratku baik, wa qina azaban nar, dan jauhkanlah ataupun hindarkan daripada azab neraka Jahannam. Dan kita mohon juga dalam masa sama perkara-perkara yang lain, tanpa disedari Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memustajabkan doa kita. Tanpa kita sedari, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan berbagai-bagai nikmat yang kita sendiri tidak menyedarinya. So, dia kata qad takunu ad-da'watu mustajabah. Boleh jadi doa itu telah pun mustajab tanpa pengetahuan orang yang meminta. Faqad marra bina 'inda al-hadisi 'an fadaili ad-du'a an thamarat ad-du'a madmunah idza ata al-insan bi asbabil ijabah. Telah pun lalu dalam bab yang lalu
hadis yang menceritakan tentang fadilat doa, fadailud doa, fadilat doa, anna samrat doa, sesungguhnya buah hasil daripada doa itu sebenarnya telah pun madmunatun, telah pun ada dalam permintaan dan dalam kehidupan harian kita. Idza atal insan bi asbabil ijabah, apabila insan itu melakukan ataupun membuat sesuatu perkara yang mengundang kepada doanya mustajab, dan telah pun menghindarkan daripada halangan untuk doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita merasakan bahawasanya Allah tak bagi, tetapi sebenarnya kehidupan kita bahagia, kehidupan kita penuh dengan nikmat yang Allah beri tanpa kita sedari. Maka itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada doa-doa yang telah pun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qad yakunu ad-du'a dha'ifan fala yuqawamul bala. Berikutnya, boleh jadi qad yakun doa dha'ifan, boleh jadi doanya itu lemah sekali, boleh jadi doanya itu lemah, fala yuqawamul bala, maka tidak boleh dengan doa yang lemah itu menolak bala yang telah pun terjadi. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, walahu ma'al bala salasu maqamat an yakuna aqwa min al-bala fayadfa'u. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim, dalam hal keadaan orang yang berdoa, dia mohon doa ni, ada doanya itu yang aqwa, ada doanya itu yang kuat, sehingga bala itu tertolak dengan doa yang kuat itu. Boleh jadi yang kedua, an yakuna ad'afa min al-bala, boleh jadi doa yang dimohon itu tak berapa nak kuat, nak banding dengan bala yang diterima. Fayusabu bihi al-'abd, maka hamba ini diuji dengan bala. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan, tetapi Allah ringankan bala itu kerana doa itu doa walaupun doa itu lemah. Asalis ayataqawama wa yamna' kull wahidin minhuma sahibahu. Apa maksud doa kuat dan doa tidak kuat? Maka ini maksud doa kuat dan doa tidak kuat itu berbalik kepada doa yang dimohon, kebagusan doa yang dipohon dan sebagainya, kemudian keadaan orang yang berdoa menyebabkan doa tersebut menjadi kuat, doa tersebut menjadi lemah. Ada orang sekadar doanya doa saja, maka bila dia doa dan doa saja tanpa disertakan dengan perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu lain supaya doa itu menjadi kukuh dan kuat, tanpa disertakan perasaan mengharap yang kuat, tanpa disertakan dengan keyakinan yang penuh Allah mustajabkan doanya, maka doanya menjadi lemah. Ada doanya kuat, maka dengan doa yang kuat itu Allah mustajabkan dan Allah menolak bala ataupun Allah menghilangkan bala setelah terkena kepada orang tersebut. Ada orang doanya lemah berbalik kepada sama ada doanya itu lemah dari sudut apa yang diucapkan, apa yang diminta, bagaimana cara diminta, dan bukan boleh jadi juga kepada hal keadaan orang yang memohon. Hal keadaan orang yang memohon tidak begitu kuat, tidak begitu dekat dengan Allah. Dalam keadaan yang macam kita sebut tadi, ada lagi perkara-perkara makruh, ada lagi perkara-perkara yang Allah tidak suka kita buat dalam kehidupan kita, menyebabkan doa kita tidak kuat untuk menolak ataupun untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, qad yakunu al-insan sadda tariq al-ijabati bil ma'asi. Yang berikutnya juga tak kurang penting. Boleh jadi seorang insan itu doanya itu terhalang disebabkan maksiat. Boleh jadi doa kita yang tidak diterima oleh Allah, doa kita yang tidak dijawab, doa kita yang dilewatkan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, antara sebabnya adalah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau fatahaha bittaqwa, kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, la hasala ala muradihi, maka kita akan mencapai apa yang kita nak. Fa kaifa yastabti'u al-ijabah wa qad sadda tariqaha bil ma'asi.
Bagaimana doa seseorang itu nak dijawab, nak diberi oleh Allah. Dalam masa yang sama kita menutupnya atau kita menutup pintu mustajabnya doa itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma alima anna at-taqwa sababur rahah wa annaha miftahu kulli khair. Dan sepatutnya kita mengetahui bahawasanya ketakwaan itu adalah sababur rahah. Ketakwaan itu adalah sebab kepada rahah, kerehatan. Wa annaha miftah, dan ketakwaan itu adalah kunci kepada segala kebaikan. Selalu kita baca ayat Quran ini, surah At-Tahrim, ada orang menampalnya di dinding dengan menamakan dengan 1000 dinar, tapi kita tidak memahami dan kita tidak tadabbur maknanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan baginya jalan keluar kepada masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, min haitsu lam yahtasib, Allah rezekikan kepada dia dengan jalan ataupun melalui jalan yang dia tidak pernah sangka. Ini kesan takwa kepada Allah. Ini balik kepada yang awal tadi. Kekuatan sesuatu doa itu kadang-kadang bergantung kepada ketakwaan orang yang berdoa. Apabila Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat ini bukan ditampal. Ayat ini mesti dibaca dan diamalkan. Bagaimana nak amalkan dengan ayat ini? Maka Allah kata siapa takwa, Allah tolong dia. Siapa takwa, Allah buka jalan keluar baginya. Betapa banyak masalah kita yang kita hadapi dalam dunia ini. Jika tidak ada ketakwaan kepada Allah, kita tidak akan bebas dan kita tidak akan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Begitulah bala COVID-19 dan sebagainya. Para ulama kita selalu menasihatkan kita banyak banyak bertaubat, banyak istighfar dan banyak dekat dengan Allah. Apabila kita lagi bertakwa dan lagi takwa, jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka janji Allah pasti, Allah tidak mungkirinya. Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Wa yarzuquhu, Allah tambah lagi, Allah rezekikan daripada jalan yang tak pernah kita sangka. Kadang-kadang dalam kehidupan harian kita, kadang-kadang kita rasa bahawasanya semua jalan telah tertutup. Semua jalan kepada masalah kita telah tertutup sehingga kita merasakan bahawasanya dah tak ada jalan dah. Sehingga kadang-kadang terasa untuk kita putus asa, kadang-kadang sehingga ada orang nak bunuh diri dan sebagainya. Tetapi kita tidak tadabbur, kita tidak baca ayat ini dan kita tidak faham apa makna takwa. Yang dengan ketakwaan itu Allah akan bagi jalan keluar dan Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang kita tidak pernah sangka. Wa qauluhu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah Tahrim. Juga surah Tahrim yang tadi ayat 2, 3 dan berikutnya ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, takut Allah, takwa ke Allah, Allah akan jadikan baginya daripada min amrihi, daripada urusannya, kemudahan, yusran. Ini janji Allah Ta'ala. Siapa takwa, Allah bagi jalan keluar. Siapa takwa, Allah rezeki dengan jalan yang dia tidak pernah sangka. Dan siapa takwa, Allah akan mudahkan urusan kehidupannya. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, antara hikmah ta'akhuri ijabati du'a, antara hikmah dilewatkan ataupun ditangguhkan untuk diistijabkan doa itu adalah menzahirkan kesan daripada asma Allah, kesan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita membaca Asma'ul Husna, kita menghafalnya, kita bernasyidkan Asma'ul Husna, tetapi sebagaimana yang lain-lainlah, kita hanya bernasyid
dan kita hanya membacanya ataupun kita hanya menyanyikannya tanpa kita memahami maknanya. Sehingga pula ada sebahagian orang beramal dengan cara yang tak betul asma'ullah ni, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka ada sebahagian orang dia langsung tak faham makna daripada nama-nama Allah. Dia hanya hafal dan menyanyi disebabkan dia begitulah di sekolah. Kemudian dia menyanyi dah sampai ketua pun dia menyanyi nas'aluka ya man huwallah kan. Sampai habis dia pun hafal Asmaul Husna. Dan dia pun faham bahawa siapa yang menghafaz Asmaullah ni, nama-nama Allah Al-Husna yang baik ini, dakhalal jannah, masuk syurga. Bukan maksud di situ hafal yang macam kita hafal lagu tu. Maksudnya memahami apa maknanya dan melaksanakan apa tuntutannya. Yang berikutnya, ada sebahagian orang pula hanya beramal dan beramal dengan Asmaul Husna dengan cara yang tak diajar dalam agama, dengan cara yang tak diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata, tuan-tuan, antara nama Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Kalau kita nak kasih sayang Allah Ta'ala ni, maka bacalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu 80 kali. Dia pun baca Ar-Rahman 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 Ar-Rahman. Tuan-tuan, antara nama Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq. Maka dia syarahlah sikit. Ar-Razzaq itu Allah Maha Pemberi rezeki dan sebagainya. Pompang. Berikutnya, kalau sekiranya kita nak rezeki daripada Allah Ta'ala, bacalah Ar-Razzaq 50 kali. Dia pun Ar-Razzaq, 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 macam-macam lah. Yang ianya tidak datang dengan dalil. Tak pernah ada pengamalan sedemikian. Dalam Al-Quran pun tak kata, dalam sunnah Nabi pun tak kata, dan tidak ada pun contoh Nabi suruh sahabat baca nama Allah begitu keadaannya, dan tidak pula dibuat oleh para sahabat, dan tidak pula dilakukan oleh para tabi'in, tidak juga diamalkan tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama-ulama kita tak pernah pun mengajarkan kepada kita zikir Asmaul Husna. Ar-Razzaq, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini tidak ada di dalam agama kita, dan tidak ada di dalam petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ar-Razzaq 50 kali? Kenapa 80 kali? Kenapa 40 kali? Kenapa 88 kali? Kenapa 100 kali? Kenapa tak semuanya sama je? Dan kenapa tidak 1000 kali? Dan kenapa? Dan kenapa jadi begitu? Kerana tidak didasarkan daripada sunnah, bahkan dianya direka-reka oleh orang. Maka bila dia direka-reka oleh orang, maka orang pun beramal dengan perkara yang tidak diajar oleh agama kita. Maka kita patah balik kepada hikmah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara hikmahnya dalam bab doa ini adalah kita mengenang dan kita kita boleh ataupun zahirnya kesan daripada nama Allah Al-Mu'ti. Bila dikata Al-Mu'ti, Allah Maha Memberi. Allah Maha Memberi. Di antara nama Allah Ta'ala juga Al-Mani', Allah menghalang. Antara nama Allah Al-Adlu, antara nama Allah Al-Karim, antara nama Allah Al-Alim, antara nama Allah Ar-Rahim. Maka ketika mana kita doa dan kita merasakan doa kita tidak mustajab, mungkin ada problem bagaimana cara kita berdoa, dan zahirkan inilah dia kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia Al-Khaliq, dia Malikul Mulk, dia Raja segala raja, dia Tuhan yang menciptakan kita. Maka dia itu mampu memberi, dan dia mampu menghalang, dia mampu menarik balik apa yang dia bagi, dan dia juga mampu dia Al-Alim, dia Maha mengetahui perkara itu baik ke tak baik untuk kita dan sebagainya. Maka sangat zahir makna daripada Asma'ullah, nama-nama Allah Ta'ala ini, yang perlu kita hadirkan setiap kali kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Pengasihani, Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah Ta'ala Maha Memberi. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu Allah juga Al-Mani', Allah juga
apa nama tadi, al-adl. Allah juga adil, Allah juga maha mengetahui, Allah juga apa nama hakim, maha bijaksana. Maka Allah Ta'ala bila kata bijaksana, maka bijaksana dengan ilmu Allah yang maha luas. Maka adanya hikmah daripada sesuatu doa itu mustajab, dan adanya hikmah daripada sesuatu doa itu tidak mustajab. Berikutnya, takmilu maratibil ubudiyyati lil awliya. Antara hikmah dilewatkan sesuatu doa itu adalah penyempurnaan kepada martabat ubudiyah, perhambaan lil awliya, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah Ta'ala ni orang yang beriman, orang bertakwa. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melewatkan dan menangguhkan sesuatu doa, maka orang-orang yang dikatakan awliya ini, orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala ini, bertambah keimanan, bertambah yakin, bertambah tauhid, dan bertambah ubudiyah, perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebaliknya berasa putus asa dari rahmat Tuhan, su'uzan, sangka buruk dengan Tuhan. Itu tidak awliya, itu tidak sifat wali Allah. Maka orang yang takwa dan orang yang mengenal Tuhannya, maka selagi mana doanya itu dirasakan tidak mustajab, lagi didekatnya kepada Allah, lagi dibanyakkan ibadat, lagi dibanyakkan amalan saleh, lagi digandakan amalan sunat dengan dijaga yang fardu dan sebagainya. Maka ini takmil, menyempurnakan maratib, martabat ubudiyah bagi awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai wali-walinya. Wa yuridu ay, dan Allah Ta'ala nakkan daripada wali ini, iaitu penyempurnaan kepada martabat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ta'akhuri ijabati du'a, antaranya melewatkan supaya doa itu mustajab, kay yataraqqu fi madarijil kamalil maratibil ubudiyah, supaya yataraqqu, supaya naik lagi martabat seorang wali Allah. Maka dia lebih dekat dengan Allah, lagi doanya itu lagi lambat dimustajabkan, lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu adalah beberapa poin yang disebutkan oleh penulis kitab kita ini, iaitu tentang hikmah dilewatkan mustajabnya sesuatu doa oleh orang yang berdoa kepada Allah. Maka apabila kita memahami perkara ini, sepatutnya tidak datang kepada kita perasaan su'uzan kepada Allah, tidak datang kepada kita perasaan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, sepatutnya ketakwaan kita makin bertambah, ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah makin bertambah, dan makin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makin muhasabah kita kepada diri kita, kenapa doa kita tidak mustajab. Kemungkinan banyak lagi dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ada dosa yang mungkin kita sedari, ada dosa yang mungkin kita tidak sedari, ada mungkin kita buat jahat dengan orang lain, ada mungkin kita melakukan ataupun kita mengucapkan suatu kalam yang Allah tidak sukai. Maka itu adalah muhasabah untuk diri kita. Kemungkinan juga ada benda haram yang mungkin kita makan, kemungkinan juga ada harta haram yang kita ambil, kemungkinan juga dalam keadaan kita berdoa itu tidak bersungguh-sungguh, kemungkinan juga dalam kita berdoa itu ala kadar saja. Maka ini semua sepatutnya kita muhasabah diri kita, bahawasanya Allah di samping kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku akan ku perkenankan, tapi di sisi yang sama juga
kita adanya suatu bahagian juga takut bimbang jika doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah agama kita cantik sekali. Dalam apa jua amalan kita, dalam apa jua ilmu dalam agama kita ni ada dua. Satu yang positifnya, satu yang negatifnya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat ajaib urusan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap benda yang berlaku dalam kehidupannya adalah baik untuk dia. Jika Allah Ta'ala beri dia kesenangan, kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mana Allah Ta'ala menguji dengan suatu musibah dan sebagainya, dia bersabar. Dan kedua-duanya adalah baik untuk dia. Dan kedua-duanya itu adalah penghapusan dosa. Dan kedua-dua itu adalah pengangkat kepada darjat seseorang. Dan kedua-duanya itu adalah sesuatu yang penuh hikmah dan hikmah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan juga macam kita sebutkan, sesungguhnya kebaikan kepada diri kita hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahuinya. Doa kepada Allah supaya tentukan yang terbaik untuk kita. Doa kepada Allah supaya jangan Allah berikan kepada kita untuk kita uruskan kehidupan dunia kita walau sekelip mata. Maka semuanya itu perlu kita muhasabah supaya doa kita itu mustajab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang terakhir dalam bab kita ni, ahadithu da'ifah wa mawdu'ah. Ahadith da'ifah wa mawdu'ah fi du'a. Beberapa contoh hadis-hadis yang da'if dan mawdu'ah tu fi du'a, dan palsu dalam bab berdoa. Ada masa kot. So dalam bab ni secara ringkas, hunaka ahadithu fi du'a. Di sana ada beberapa hadis dalam bab doa. Turuju bainan nas, yang berlega di sekeliling di sekitar kepada manusia ni. Wa tashtahiru ala al-alsin ala al-suni, iaitu dan juga masyhur di atas lisan-lisan orang. Wa yuhrusu ahlul ahwa wal bid'ah ala nashriha, dan juga begitu tekun ahli ahwa, ahli bid'ah dalam menyebar luaskannya. Fallazi yajibu 'ala al-muslim alla yansiba lir-rasul, maka wajib atas setiap muslim itu untuk tidak menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan apa yang sabit saja kepada Rasulullah. Amma an yunsaba lahu, adapun menisbahkan semuanya kepada apa yang didengar, أو كل ما راق له من المعاني الجميلة التي تحتويها بعض الأحاديث فهذا لا يجوز. Adapun menisbahkan semuanya, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, oh benda ni baiklah, oh perkataan ni begitu bagus sekali, kata-kata ini sangat bagus, kemudian kita pun pergi sandar kepada Nabi, maka semua ini perkara yang haram, dan semua ini adalah perkara yang la yajuzu, tidak harus dan tidak dibenarkan dalam agama kita. Sedikit tentang apa yang berlaku 2-3 hari ini. Kita ada satu orang, bahkan bukan dia seorang saja, ahli bid'ah sebahagian yang lain yang tidak memahami ilmu hadis, yang tidak mempelajari mungkin ilmu mustalahul hadis, maka mereka ini bercakap perkara yang mereka tidak tahu, ataupun tahu tapi nak membohongi orang ramai tentang sesuatu hadis sahih dan hadis daif. Maka sebahagian keluar daripada mulut-mulut mereka ini perkara ataupun benda-benda yang ajaib, benda-benda yang tidak disebut oleh para ulama kita. Maka dia pun kata bahawasanya kita ni hadis-hadis ni sahih ke daif ke, kita tidak boleh yakin dengannya. Ataupun dia kata semua hadis-hadis ni adalah ijtihad para ulama, maka tak boleh kita dengan yakin kita kata ini adalah agama kita, tak boleh yakin pula kita kata itu bukan datang daripada agama kita. Maka sebahagian, kalau ada dulu ada orang menyatakan, tidak semestinya hadis Bukhari itu yang rawinya itu siqah, yang rawinya itu siqah dipercayai itu, takkanlah siqah ni itu dia tidak pernah berbohong dalam kehidupannya. Bermakna apa? Bermakna mungkinkah hadis sahih yang disebut sahihul Bukhari ataupun sahih Muslim, kemungkinan tak sahih. Dan begitu juga kalau hadis-hadis yang dihukumkan rawinya itu pembohong, rawinya itu kazzab,
Maka dia pun buat kaedah dia sendiri. Maka dia pun kata, takkan rawi kadzab, rawi bohong ini takkanlah sepanjang hidup cakap bohong. Takkan dia tak pernah cakap benar sehingga kita menghukumkan hadisnya itu palsu. Maka ini keluar kalam seumpama ini, keluar daripada mulut orang yang namanya ustaz, tapi jauh daripada ilmu hadis, ataupun tidak memahami ilmu hadis, tidak memahami ilmu mustalahul hadis, dan mereka ini seolah-olahnya meruntuhkan agama kita ni. Allah Subhanahu wa taala apabila menyebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Maka para ulama sebahagiannya menyatakan termasuk di dalam ayat ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mempelajari, kita hanya kata itu untuk Quran. Ya, Quran Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami turunkan itu Al-Quran al-Dzikra dan kami akan menjaganya, itu Al-Quran. Maka mereka berkata, hadis tidak begitu, maka hadis tak dijaga. Maka ini adalah kalam orang yang bukan datangnya daripada ahli sunnah, maka bukannya datang daripada orang ahli ilmu, orang yang tak mengaji mungkin. Maka mungkin tidak memahami konsep ilmu hadis, tidak memahami kaedah yang digariskan oleh para ulama dalam ilmu hadis. Maka mereka keluar suatu kenyataan yang sangat ajaib, suatu kenyataan yang bodoh, satu kenyataan yang mereka tidak sedar bahawasanya dengan kalam mereka itu, maka sebenarnya mereka ini meruntuhkan agama kita dari dalam. Walaupun mereka itu pakai serban, walaupun mereka itu pakai jubah berlapis, walaupun mereka itu namanya tuan guru, walaupun maka ilmu hadis ini ilmu yang diwarisi oleh bukan saja para ulama sesudah zaman sahabat. Ilmu ini telah digariskan dalam Al-Quran dan juga telah datang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya Nabi kata, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Macam mana kita nak tatbikkan, macam mana kita nak applykan hadis ini kalau dalam ilmu hadis tidak ada kaedah? Bagaimana untuk mengapply apa yang Nabi sebut? Hadis ini mutawatir. Hadis mutawatir. Wa mimman tawatara hadithu man kadhab. Disebut dalam manzumah. Mimman tawatara, antara yang mutawatir itu adalah hadithu man kadhab, itu man kadhaba alayya muta'ammidan, siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Maka kalau dengan kaedah pokok ni, kaedah yang mengatakan bahawasanya tidak semestinya semua rawi-rawi yang siqah itu mesti boleh pakai, itu hanyalah zan, sangkaan, maka kita tak boleh dengan yakin kata itu Nabi kata, kita tak boleh kata yakin bahawa itu bukannya agama kita. Maka apa yang tinggal dalam agama ini? Ilmu sanad. Ini banyak kali kita sebut ilmu sanad. Kalaulah sanad yang dimaksudkan itu sanad serban yang kau pakai, kalau yang dimaksudkan sanad serban yang kau pakai, iaitu serban yang sama ada nak tutup habis telinga ke, ataupun nak buka telinga ke bila pakai serban, ataupun nak tutup separuh telinga ke, dan kau kata kau ada sanad, iaitu sanad tutup telinga pun ada, sanad pakai separuh pun ada, sanad buka telinga pun ada, dan kau pun memandai-mandai dalam bab tu, orang-orang ahli sufi memakai serban dengan tutup telinga kerana menjaga telinga. Orang ahli fiqah dia pakai serban dengan buka telinga sebab nak dengar masalah. Ini apa? Bodoh. Dan orang yang ahlul hadis adalah pakai separuh nak jaga telinga, separuh nak dengar hadis. Ni apa benda merepek ni? Kalau yang kau maksudkan sanad yang kau tak boleh nak percaya, ataupun sanad yang kau maksudkan kita tak boleh dengan yakin kita kata ia datang daripada Nabi, kita tak boleh yakin kita kata ianya sunnah Rasulullah sebab dia hadis, dia hanya dibina di atas fulan siqah, fulan siqah, fulan siqah. Kalaulah sanad itu sanad serban kau, iyalah
terpakailah kaedah itu. Tetapi puak-puak ni tak boleh membezakan antara ilmu sanad yang kemudian yang sehingga ke hari ini dengan ilmu sanad yang digariskan, yang dimaksudkan dengan mustalahul hadis, iaitu yang dengan sanad tersebut menghukum ataupun dengan sanad tersebut mengetahui ketulinan sesuatu itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beza. Ada beza sanad yang daripada Bukhari sampai Nabi dengan sanad orang zaman sekarang sampai Bukhari. Ada beza. Orang zaman sekarang ada sanad juga. Sanad kitab semua kan. Kita ada sanad kitab. Kita sanad kitab kita ada sanad sampai Bukhari, kita ada sanad sampai Muslim, kita ada sanad sampai Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah. Kita ada sanad juga kita yang ulama tulis pun, kita ada sanad ulumul hadis Ibn Salah. Kita ada sanad kitab ni, sanad kitab ni, sanad kitab ni, sanad kitab. Sanad-sanad yang ada sehingga kita pada hari ni kita ambil daripada guru kita tu jiran sebelah rumah tu, ataupun kita ambil daripada guru kita yang pada zaman kini sehingga Al-Bukhari, maka bolehlah nak apply apa yang kau nak faham tu. Tetapi yang bila kita maksudkan sanad adalah merujuk kepada dari Al-Bukhari ataupun semua tadwin setelah zaman tadwin, setelah zaman Muslim, Al-Bukhari, zaman Muslim, zaman Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan sebagainya sehingga ke Nabi, maka sanad mereka ada nilaian pensahihan dan pendaifan. Sanad mereka ada nilaian dari sudut pengamalan agama. Adapun sanad sampai daripada Bukhari sampai kita pada hari ini itu tidak dihukum sesuatu hadis itu sahih ataupun tak. Jadi kalau yang kau nak maksudkan rawi-rawi sanad-sanad itu kita tak boleh nak confirm dia ataupun kita hanya sangka saja, kita menyangka saja dia sahih, itu kalau sanad serban kau lah. Tapi kalau sanad daripada Bukhari ke Nabi, sanad daripada Muwatta Imam Malik kepada Nabi, sanad daripada Muslim kepada Nabi, sanad Abu Daud kepada Nabi, maka semua sanad-sanad itu nilaiannya berbeza dengan sanad-sanad yang kau ada serban tu lah. Kan? So ini yang dikelirukan oleh ahlul ahwa wal bid'ah. Jadi apabila kita menyebutkan tentang sesuatu hadis itu tidak sahih, bukan hadis yang daripada saya ke Bukhari dah. Yang kita kata sahih Bukhari, yang kita kata hadis ini ataupun tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, ada sanad yang daripada ulama-ulama yang membukukan kitab hadis sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada zaman sekarang. Kalau nak kira zaman sekarang, sukatilah. Kau nak sanad serban ke? Kau nak sanad tongkat ke? Kau nak sanad pakai jubah ke? Kau nak sanad pakai seluar ke? Yang kau nak reka-reka, tu suka tinggal lah. Yang itu langsung tidak ada nilaian dari sudut pensahihan dan pendaifan sesuatu hadis. Jadi ini orang-orang ahli bid'ah yang mengelirukan orang awam. So mereka ini seolah-olahnya tidak memahami konsep sanad dan sebagainya. So kena bezakan antara apa yang disebut oleh para ulama tentang ilmu sanad ni. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebahagian mereka menyandarkan sanad mereka seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab seperti kana as-sahabatu yusniduna al-ahaditsa fi ahd ar-rasul. Sebahagian sahabat Nabi ni dia menyandarkan sanadnya pada zaman Rasulullah. Dan sebahagian mereka man alzama nafsahu bi zikril isnad. Sebahagian sahabat Nabi melazimi diri mereka menyebut sanad. Ketika mana mereka menyebut ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man lam yulzim nafsahu. Sebahagiannya tak, sebahagian tidak melazimkan begitu. Wa min man alzama nafsahu minhum bi riwayatil hadis bil isnad. Antara contoh sahabat Nabi yang melazimkan dirinya untuk menakalkan datangnya daripada Nabi dengan sanad seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, allazi kana yuhaddithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat Nabi. Kalau dia tak sebut sanad pun tak ada problem, hadisnya sahih.
hadisnya tidak ada problem. Kalau sahabat tak menyebut nama sahabat lainnya, ambil daripada Nabi, hadisnya no problem, hadisnya sahih. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun demikian, dia menyatakan dia dengar dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu apabila meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma lam yasma'hu huwa min Rasulillah, yang mana dia tak dengar sendiri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ghairuhu min as-sahabah, adapun selain daripada sahabat yang lainnya, fakana yuhaddithu ba'duhum ba'dan bil isnad, sebahagian mereka menyatakan dengan sanad, lakin dunal ilzam, tapi tidaklah melazimi setiap kali. Illa anna ba'dal fitnah, melainkan setelah datang fitnah, itu zuhur al-wad' fil hadis, apabila tiba zaman orang mereka hadis al-wad'u fil hadis, sya'al iltizam bi zikril isnad, maka mula orang pada zaman itu mula menyebut tentang sanad. Kama uthira an Abdullah ibn Abbas, sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala in kuntu la as'alu 'anil amri al-wahidi salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, in kuntu, kalau ikut aku, la as'alu 'anil amri, akan ku tanya tentang satu-satu perkara itu, salasin, 30 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan demikian. Kalau akulah, aku nak tanya 30 orang sahabat Nabi, ada tak 30 orang yang meriwayatkan benda tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini disebut dalam Siyar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Yani annahu ma kana yaktafi bi sanadin wahidin lil hadith, iaitu Abdullah ibn Abbas tak cukup dengan satu sanad saja, tak cukup dengan satu orang rawi satu saja, maka walakinnahu yabhath lahu an asanidin ukhra, tetapi dia cari sanad yang lain. Kenapa? Hatta yatma'inna qalbuh, sehingga hatinya merasa tenang. Wal amsilatu fi zalika kasiratun, dan contoh dalam bab ini banyak, seperti yang dinakalkan, yang disebut banyak oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadith. Ini contoh. Ini contoh pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, telah pun ada konsep ini. Kenapa sebahagian sahabat macam disebut tadi Abu Ayyub Al-Ansari, sebagaimana yang disebut tadi Abdullah ibn Abbas, kenapa dia nak sebut mesti ada sanad? Aku nak pastikan, sebab supaya hati menjadi tenang, supaya kita yakin, oh rupa-rupanya benda ni ada 30 orang sahabat Nabi yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa maksudnya? Supaya mendatangkan keyakinan ataupun yang dipanggil ghalabatuz zan. Ini satu lagi. Apabila kita sebut ghalabatuz zan, sangka ni zan ni, maka orang-orang yang ustaz berserban ni, maka dia ni agaknya ikut suka dia je tafsir zannya itu. Maka sangkaan-sangkaan, sangkaan-sangkaan ini maksudnya tidak yakin lah, kan? Dia pun kata sangkaan-sangkaan ini tak yakin. Kita dalam bab fiqah kita ada panggil ghalabatuz zan. Kenapa ulama ijtihad? Ulama ijtihad maka berdasarkan zan, sangka, kita terjemah zan tu sangka. Menyangka. Kalau lah nak ikut bahasanya menyangka, kalau nak ikut bahasa menyangka tu kan tak kuat kan? Duk sangka je. Maksudnya tidak sampai ke tahap yakin. Ini kalau diterjemah az-zan itu sebagai sangkaan, maka orang-orang yang seumpama ni ustaz berserban ni, yang sebagai duk cakap bab hadis tapi tak reti bab hadis ni, duk terjemah sangka zan itu, dia duk terjemah sangka lah. Kita menyangka lah, kita menyangka hadis ni sahih. Sebab itu kita tak boleh kata yakin hadis ni sahih. Tak boleh kata, sebab kita kata zan, sangka. Ini apa benda ni? Nak kata hadis pun tak reti, fiqh pun tak reti. Orang ngaji fiqh dengan orang ngaji hadis
Nak kata dia tu reti fiqh pun tak reti lah kalau begitu. Dan nak kata reti hadis pun tidak reti lah juga kalau begitu keadaannya. Kalau kita lihat kepada para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan zan. Zan ini bukan diterjemah dengan sangka. Zan ini bukan diterjemah dengan sangkaan. Tapi oleh kerana kita tak ada word, kita tak ada perkataan nak terjemah, maka kita terjemah dengan sangkaan aghlab, sangkaan lebih. Sedangkan para ulama seperti yang mensyarahkan al-ashbah wal nazair dalam bab usul fiqh, dalam bab fiqh, maka mereka menyatakan bahawa az-zannu waz-zannu at-tarafur rajih. Az-zannu at-tarafur rajih. Zannu az-zann, sangkaan ni apa maksud dia? At-taraf ar-rajih, iaitu yang rajih, yang tepat. Rajih, satu yang rajih, satu yang tak tepat yang dipanggil marjuh. Maka bila dikata zan, maka bermaksud yakin. Zan bukan yakin maksud yakin 100% tu. Yakin bererti rajih. Wahwa tarjihun jihatis sawab, iaitu mentarjih, melihat antara dua dalil itu yang mana lebih tepat. Jihatus sawab, yang mana lebih yang lebih betul. Dan sebahagian lawan kepada ini dipanggil al-wahmu. Dia tak panggil zan, dia panggil wahmu. Al-wahmu rujahan jihah al-khata. Apa nama? Al-waham adalah bahagian yang salah tu, dipanggil waham. Al-wahmu dipanggil bahagian yang tak tepat tu dipanggil waham. Yang dipanggil tepat itu dipanggil zan. Zan. Wa amma ghalabatu zan, kan kita sebut dalam usul, dalam ilmu fiqh, ulama berfatwa berdasarkan ghalabatu zan. Ghalabat zan, kita terjemah nak bahasa mudah, kita pun terjemah ghalabatu zan ni sangka lebih lah. Ghalabah az-zan, sangka yang berat, sangkaan berat. Fahuwa quwwatu zan. Apa maksud ghalabatu zan? Quwwatu az-zan. Fa inna az-zanna, dan sesungguhnya zan itu yatazaidu. Zan itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dan antara benda zan dengan zan juga ada kekuatannya berbeza-beza. Maka dia wa yakunu ba'd az-zan aqwa min ba'd. Boleh jadi zan ini kuat berbanding dengan zan yang ini. Zan A lebih kuat daripada zan B. Bukan maksud zan ni sangka. Bukan maksud zan ni sangka yang tak kuat ataupun menyangka, orang Melayu faham. Menyangka yang tak kuat. Ghalabatu zan fa ma'naha an yurajjiha, itu maknanya kita mentarjihkan ladaika ahadul ihtimalain. Itu kita mentarjihkan antara dua ihtimal, kemungkinan. Maka yang lebih kita yakin itu dipanggil zan. Yang lebih yakin itu kita panggil ghalabatu zan. Memang tak disebut yakin, sebab itu ijtihad. Yakin itu kalaulah di Quran, yakinlah. Kalau dia hadis mutawatir, yakinlah. Sebab tu hadis mutawatir yufidu al-yaqin. Hadis mutawatir memberi faedah keyakinan. Apa maksud keyakinan? 100% lah. Tapi hadis ahad zan. Bukan maksud zan itu macam orang faham waham ataupun syak. Ini mengaji fiqh balik, tapi duk mengaji fiqh konon. Fasyakku huwa an yastawi al-ihtimalan. Dan berikutnya bawah lagi dia ada syak. Syak ini kita tak boleh nak confirmkan A ke B. Kerana bila kita kata syak, A dengan B sama kuat, maka kita syak. Maka tak panggil zan. Kita tak panggil zan waktu tu, kita tak panggil sangka-sangka, tak. Kita panggil syak. Maka syak A dengan B, kita tak boleh nak buat keputusan. Sebab A dengan B kita tak ada murajihat. Kita tak ada dalil-dalil yang nak mentarjihkan yang mana satu betul, yang mana satu tak. Maka dipanggil syak. Maka bila dipanggil zannu ghalib ataupun zannu aghlab, maka lawannya waham. So kalau kita kata bahawasanya ar-rajihu itu zan, wal marjuh waham.
Zan itu yang rajih, dipanggil zan. Marjuh dipanggil yang waham. Waham tu dia punya level peratusannya lagi rendah daripada zan. Wa an tusawil amran, tapi kalau dua-dua itu sama, yang tak boleh nak diputuskan mana satu betul mana satu tak, dipanggil syak. Ia dipanggil syak. Maka apabila para ulama hadis menghukum sesuatu hadis itu sahih, maka sebab tu mensyaratkan 5 mattasala sanaduhu binaqlin adilin tamud dhabt ila an mithlihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wal illah. Sanad mesti sambung, rawinya mesti dhabit kan, dan mesti tamud dhabt. Mattasala sanaduhu, sanad bersambung, binaqli adilin, dengan penakalan orang yang adil dan dhabit, yang seumpamanya daripada mula sampai habis. Maksudnya rawi A tamud dhabt, dhabitnya itu lebih bagus, dan berikutnya siqah, yang dipanggil siqah kan. Tu lagi siqah pula, apa maksud siqah? So hak ni orang yang tak mungkin tak belajar hadis, ataupun setakat duk pergi tawaf kubur, ataupun pergi belajar tasawuf tarekat, tak belajar ilmu hadis, maka apa yang dia nak sembahkan kepada masyarakat? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, tak mampu memberi. Dah lah ilmu hadis tak reti, ilmu hadis tak faham, tak ada ilmu tentang rijal, tak ada ilmu tentang bagaimana cara ulama mensahihkan hadis ataupun mendaifkan hadis. Kemudian kau nak cakap, oh hadis ni, hadis Bukhari ni walaupun rawinya siqah, tapi tak semestinya orang siqah tu tak pernah bohong. Dan rawi-rawi yang hukum hadisnya palsu itu kadzab, oleh kerana dia tu bohong ataupun tuhmah bil kadhib, ataupun dituduh bohong, takkanlah dalam kehidupannya tak pernah cakap benar. Ini cakap orang tak ada ilmu, ini cakap orang kampung, ini orang cakap orang tak mengaji ilmu mustalahul hadis. Apabila kita sebut tentang siqah, apa benda siqah? Kalau nak aku faham cara siqah, cara orang kau faham siqah, pakai kepiah, pakai serban, itu orang Melayu pun, oh siqah benar dia ni kan. Kita kata, oh dia ni siqah. Yo, siqahnya. Oh, kalau perempuan tu siqahnya ada kekek dekat dagu tu, tudungnya tu ada kekek. Oh, ni siqah. Itu orang kita faham. Siqah, oh nampak bagus, pergi semayang selalu kat masjid. Oh, pakai serban berlapis, ada pula rida, ada pula serban selendang ke. Oh, siqah. Itu bukan siqah. Siqah. Ulama siqah yang kata ulama rawi tersebut siqah adalah menghimpunkan dua sifat, iaitu adalatul rawi wa tamud dhabt, iaitu adalah keadilan rawi dan juga dhabit seorang rawi, itu dipanggil siqah. Dan apa yang dimasukkan dengan siqah, rawi siqah? Rawi siqah apabila ada ulama lain yang mentausiqkannya dan tidak ada, ataupun banyak yang mentausiqkannya dan tidak ada yang mendhaifkannya, maka itu rawi siqah. Di sisi mutaakhirin, kemudian di ulama-ulama kemudian kadang-kadang hanya mengitlakkan siqah itu kalau sekiranya tak ada ulama yang mentausiqkan dia, iaitu ulama yang mensiqahkan dia. Jika ada ulama yang mensiqahkan dia dan tidak ada yang mendhaifkan dia, maka rawi itu siqah. Dan tiba-tiba ada rawi yang lain yang tidak ada ulama pun yang mensiqahkan dia, maka mutaakhirin sebagai ulama mutaakhirin kata rawi itu siqah, berdasarkan asal seorang mukmin itu adalah. Maka itu nanti dia masuk dalam bab rawi majhul, rawi mastur. Maka bab jahalatul rawi majhul. Maka rawi majhul, ada majhul hal keadaan dia majhul, ada majhulul ain. Maka ini kalau tak mengaji ilmu mustalahul hadis, maka kau cakap, maka keluarlah benda-benda yang pelik-pelik, maka keluarlah benda yang kau sendiri tak tahu apa yang kau cakap. Maka ini yang yang keluarnya bukan daripada mulut ulama hadis. Keluarnya bukan orang yang tak ngaji hadis pun. Maka keluarnya daripada orang yang duk ngaji tawaf kubur, orang yang duk membolehkan tawasul dengan orang mati, orang yang duk boleh buat benda syirik, pakai whatever lah. Maka ini problem yang berlaku
pada zaman kini, orang yang tak mengaji ilmu hadis dan sebagainya. Tapi ada sanad konon. Maka yang sanad-sanad itu apa faedahnya ada sanad kalau tak reti tentang ilmu sanad? Apa faedahnya ada sanad itu, sanad ini, ada sanad kitab itu, sanad kitab ini. Ada sebagian orang, mesti mengaji dengan ulama yang bersanad, ulama bersanad. Bersanad apa kalau sanad pun tak faham? Benda sanad apa, nak sanad apa kalau sekiranya ilmu sanad pun tak faham? Nak ilmu sanad apa? Nak sanad Bukhari, sanad Muslim. Kalau engkau sendiri yang konon-kononnya ada sanad hadis tu, engkau tidak faham bagaimana Bukhari sanadnya. Apa beza tausik Bukhari dengan tausik selain Bukhari? Apa beza kalau kita nak tahu Abu Dawud dalam sunannya, bagaimana dia menyusun sunannya? Apa hukum rawi yang didiamkan oleh Abu Dawud dan sebagainya? Apa pula kaedah yang digunakan oleh Al-Imam Tirmizi dalam hukum hadis? Apakah yang pula cara penulisan Sahih Sunan Ibn Majah? Bagaimana pula penulisan Imam Ahmad dalam musnadnya? Maka ini suatu ilmu fan yang kalau sekali kita pun tak pernah belajar ilmu mustalahul hadis secara basicnya, kemudian kita nak bercakap persoalan agama, maka hanya sekadar serban tutup telinga. Apa maknanya serban pakai telinga sekerat? Apa maknanya serban buka telinga? Itulah tahap itu sajalah orang yang bersanad. Tahap itu sajalah kau ada sanad kitab ni, kau ada sanad kitab ni, kau ada sanad kitab ni, tetapi langsung tak faham ilmu hadis, langsung tidak faham ilmu bagaimana ulama mensahihkan hadis, bagaimana ulama mentaifkan hadis. Maka orang yang zaman sekarang ni kau nak ambil sanad tak sanad, belajar dulu apa itu sanad. Belajar dulu apa ilmu sanad, belajar ilmu hadis. Baru berikutnya sibuk dengan sanad. Okey, no problem. Ini duk sibuk ahli jawatan kuasa masjid pun buat anjuran majlis sanad serban. Apa faedahnya? Imam masjid lah, siap masjid lah, semua nak sanad serban. Apa faedahnya? Kalau ilmu sanad pun tak faham, kalau tak mau mengaji ilmu hadis, kalaulah semua boleh pakai, tak kira lah hadis sahih ke ada dhaif ke, boleh pakai whatever, yang penting namanya hadis. Apa faedah kau ada sanad serban? Apa faedah kau ada sanad kasut? Apa faedah kau ada sanad pakai seluar? Maka ini yang perlu difahami oleh puak-puak yang duk sibuk dengan sufi dan tarekat, duk sibuk dengan duk menyembah kubur, sibuk, lepas tu bersibuk nak bercakap tentang ilmu hadis. Maka hak ni bawa sikit je lah, tak payah nak celuti panjang. Yang penting kita memahami keadaan. Adakah fenomena ustaz melantunkan isu-isu agama menyebabkan ramai keliru dan sesat? Lalu terbit perbalahan, perdebatan berpanjangan selama umat, juga berlaku di zaman sahabat tabi'in dan petanda akhir zaman. Berlaku zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga berlaku perselisihan. Tapi mereka tidaklah jadi perselisihan yang sebagaimana ada pada zaman sekarang. Perselisihan yang berlaku di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman para ulama adalah perselisihan antara orang alim, orang yang ada ilmu dengan yang ada ilmu. Zaman sekarang perselisihannya antara orang yang ada ilmu dengan orang yang jahil ilmu. Macam kita sebutkan zaman sekarang, ulama yang menulis kitab, mereka ada manhaj yang tersendiri. Ulama yang menulis kitab seperti Tarikh At-Tabari, Al-Imam At-Tabari menulis kitab Tarikh At-Tabari, dan dia menulis kitab ni itu dengan sanadnya. Dan apabila dia menyatakan di muqaddimahnya, maka dia menuliskan kitab ni itu dengan sanadnya. Maka lihat kepada sanad. Kalau sanad itu ada problem, maksudnya cerita tu ada problem lah. Kalau sanad itu boleh pakai, ambil lah. Maka mereka menulis kitab mereka di zaman para ulama. Mereka menulis kitab mereka dan dibaca oleh orang yang ada ilmu. Tapi kitab yang sama sampai ke zaman kita pada hari ini tidak lagi dibaca oleh para ulama, ia dibaca oleh orang jahil. Maka bila dibaca oleh orang jahil, maka orang ini tak macam orang dulu. Orang dulu dia tengok sanad, oh cerita ni tak boleh pakai disebabkan sanadnya ada problem. Cerita ni boleh pakai disebabkan sanadnya boleh pakai. Tak jadi macam dulu. Orang zaman sekarang, ada dalam kitab, apa masalahnya ada dalam kitab?
Itu bezanya orang dulu dan orang kini. Maka zaman kini perdebatan berpanjangan disebabkan orang jahil. Maka para ulama kerjanya yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini kerja para ulama sepanjang zaman. Iaitu kerjanya melawan pokok jahil yang menafsirkan agama dengan kejahilan. Kerjanya para ulama melawan ahlul batil. Kerjanya para ulama melawan tafsiran-tafsiran yang menyeleweng daripada ahli bid'ah dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang juga kita berhadapan dengan ar-ruwaibidah. Orang ar-ruwaibidah, tafihu an-nas, orang lekeh, ilmu pun tak ada tapi bercakap dalam bab agama. Orang lekeh, ilmu tak ada, bercakap dalam bab urusan umat. Seumpama yang kesnya ni lah. Maka dia ilmu hadis tak ada, kemudian dia nak mengulas orang hadis. Dia ilmu akidah pun tak ada, kemudian dia nak mengulas tentang syirik dengan bid'ah, syirik dengan tauhid. Ilmu sunnah pun tak ada, dia nak membahaskan ilmu antara sunnah dengan bid'ah. Maka ini yang berlaku pada zaman sekarang adalah kejahilan yang melata. Dan ini adalah tanda akhir zaman. Ini adalah tanda akhir zaman apabila para ulama banyaknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang ada itu juhal. Maka fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka orang jahil ini ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesat lagi menyesatkan. Maka ini yang berlaku pada zaman sekarang dan ia bertanda akhir zaman. Disebut lagi dalam sebahagian riwayat bahawasanya antara tanda kiamat itu adalah tersebarnya qalam, zuhurul qalam. Maka para ulama sebagian melihat pula zuhurul qalam. Apa maksud zuhurul qalam? Muncul qalam, pen. Maksudnya para ulama sebut, walaupun zaman kita pada hari ini orang banyak menulis, nampak ilmunya macam pesat membangun, banyak orang buat master, banyak orang buat PhD, banyak orang belajar kan. Zuhurul qalam, orang menulis banyak dan sebagainya, menulis banyak. Itu juga tanda kiamat. Walaupun ilmu tersebar, satu ilmu hilang, tanda kiamat. Yang kedua, ilmu tersebar, tanda kiamat juga. Ilmu tersebar, tanda kiamat. Walaupun tersebar, tetapi masih banyak berleluasa ahli bid'ah, masih banyak berleluasanya perkara yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau buku banyak ditulis, walau tesis banyak ditulis, walau PhD banyak orang dah ada, tetap kejahilan melata. Ini semua adalah petanda hari kiamat. Maka sehingga kalau kita sebut tentang tajuk kita ni kan, ahadisun dhaifah wa mawdu'ah, hadis dhaif dan palsu dalam bab doa. Kenapa para ulama letakkan bab ini kalau sekiranya kaedah itu tak ada? Kalau sekiranya macam orang tu kata, maksudnya kalaulah semua hadis berdasarkan sangkaan, semua rawi yang siqah tak semestinya sahih, kita tak boleh yakin kata ianya hadis sahih. Kita tak boleh yakin kata ini data sunnah disebabkan rawi ini siqah dan sebagainya. Maka apa faedahnya ada macam para sahabat tadi itu, iaitu memastikan riwayat? Apa faedahnya kata kalam al-Imam Ibn al-Mubarak, kalaulah tak kena sanad la qala man syaa ma syaa. Kalaulah tak pandai sanad, sukati orang nak cakap apa yang dia nak cakap. Apa faedahnya Abdullah Ibn Mubarak sebut? Maka apa faedahnya? Ilmu sanad penting. Kata para ulama menyatakan antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ali Ibn Al-Madini, al-fiqhu fi ma'anil hadith nisful ilm. Ilmu fiqh tentang makna hadis separuh ilmu, wa ma'rifatul rijal nisful ilm, dan mengetahui rijal sanad itu juga separuh ilmu. Apa maksudnya? Ini siapa yang menyebutnya? Ali Ibn Al-Madini. Siapa tak kenal Ali Ibn Al-Madini? Maka kita macam kita sebut tadi, maka sanad penting. Maka bila kita sebut tentang haddatsana, qala haddatsana al-Humaidi, kata Al-Bukhari Humaidi. Humaidi ni siapa? Qala Musaddad. Siapa Musaddad? Musaddad ibn Musarhad. Qala Qutaibah ibn Sa'id. Siapa dia Qutaibah? Maka para ulama telah pun menyusun ilmu ini. Maka Qutaibah ini siapa.
apa nama rawi fulan ini siapa, rawi ini siapa dan siapa, bila tarikh lahir, bila tarikh mati, rawi ini siapa di antara Bukhari kepada Nabi itu, semua rawi-rawinya itu dikenali. Maka kalau lah atas kaedah pok-pok sufi mengarut ni, yang tak ada kaedah ni, maka apa faedahnya ilmu rijal, apa faedahnya ilmu hadis, apa faedahnya ilmu mustalahul hadis? Maka ini problem apabila mereka tidak belajar hadis daripada ahlinya, mereka hanya belajar hadis daripada cara faham orang sufi dan tarekat. Mereka hanya faham hadis melalui cara orang yang tak mengaji hadis lah. Maka ini problem yang berlaku pada zaman sekarang. Berapa dah ni? So antara hadis dhaif wa mawdu' ada masa lagi ke? Nanti kita sambung kot. Saya rasa nanti kita sambung contoh-contoh hadis yang dhaif dan hadis yang palsu dalam bab doa ni. Ada beberapa, InsyaAllah minggu hadapan. Kemudian selesai dah kita kitab ni. Tajuk akhir itu contoh-contoh doa daripada Quran dan contoh-contoh doa daripada sunnah Rasulullah. Maka itu semua tak payah kita sebutlah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dalam melawan kepada ahlul ahwa wal bidah, dalam menyebarkan ilmu daripada para ulama kita. Mudah-mudahan ahli bidah ini juga, mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun ilmu perlu dipelajari, terutama pada zaman sekarang. Maka belajarlah ilmu hadis. Tak perlu untuk belajar ilmu hadis untuk jadi seorang muhaddis. Belajarlah ilmu hadis secara orang kata faham mustalah hadis, bagaimana sesuatu hadis itu diterima, macam mana kita nak pastikan ianya memang betul Nabi buat, macam mana nak pastikan benda itu bukan daripada sunnah Rasulullah. Maka itu telah berpada untuk tahap kita sebagai orang awam, untuk paling kurang kita ada tapih T tu. Paling kurang ilmu ni kita nak supaya ada penapih yang boleh menapih sabuk T daripada masuk dalam cawan T. Kalau kita tak ada ilmu ini, maka sebab itulah teh kita dan kopi kita bercampur sekali dengan sabuk, dan kita tak boleh nak tapis yang mana betul, yang mana tak, yang mana sedap, yang mana tak sedap dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.